bagi pihak saya dah selesai dah. Sebenarnya apa masalah? Saya rasa pening tak untuk ni. Macam pening ni aja. Macam mana Jana? Rasa macam pening dia berpusing-pusing. Bila? Masuk sini sampai start kira hadis tu saya rasa macam Abang tidur tak cukup. Lepas tu semalam sebelum tidur abang buat hal. Betul? Tengok rambut tu. Rambut kering aja. tak minyak ni. Ya, betul. Abang besar. Mamus. Betul? Tak ada. Tak nak? Ya. Dah tidur tak cukup. Tak cukup lah. Lepas tu bawa kaitan mai pula. Lepas tu abang pening. Tengok dia okey je tidur nyenyak. Dalam kaitan tadi dia sama tidur. Dia tak pening lah. Sebab tu keletihan kan. Abang dah letih. Jangan salahkan jin. Nah ya jin. Oh ya. Nah ya jin. Okey. Yang tu duduk balik ke tu? Ni simpan sini. Simpan sini. Sebenarnya abang ada masalah apa yang abang masuk sini jadi pening? Tak ada. Kalau tak ada mana boleh jadi pening? Tak tidur. Ya. Bisi. Pening jadi bila saya baca hadis tadi abang rasa tenang tak? Tak tenang. Macam dia boleh cakap Ya. Tapi tak apa. Okey, Tapi penat kot. okey, tak apa. Bila mak bagi tahu nak mai sini, Saya yang ajak mak. okey, bila ajak mak mai sini, selepas pada tu abang rasa apa? Ada mimpi apa-apa ke? Malam tadi tak ada. Tak ada mimpi, tidur nyenyak. Sebab apa rasa pening Tak ada kot. Mungkin faktor ni kot. Bukan penatan ke apa kan. Sebelum ni Mimpi-mimpi macam benda-benda itu saya rasa bukan gangguan jin kot. Saya rasa sebab dia macam mungkin jiwa ke apa. Tak tenteram ke kan. okey, yang datang sini sebenarnya siapa yang bermasalah? Memang abang yang bermasalah. Abang rasa lagu mana? Macam? Abang rasa lagu mana? Lagu mana rasa? Maksudnya keadaan abang tak tenang tu sebab apa? Sebab saya baru cerai. Sorry, minta maaf. Saya nak cari ketenangan jiwa. Saya ada beli buku Fadil Amal tu. Tapi saya belajar cuma ikut apa yang Ustaz beritahu lah. Okey. Cuma saya tak ada lebih detail berdepan dengan guru. Ya, tak perlu, tak apa. Fadil Amal ni dia ada beberapa kitab dalam ni. Dalam ni yang judul baru kot. Baru beli dia ni. dia ada beberapa judul dalam ni. Kisah-kisah para sahabat, kelebihan Quran, fadilat solat, kelebihan zikir, kelebihan dakwah, kelebihan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu kita baca sebelum bulan Ramadan dan bulan Ramadan lah. Jadi setiap hari kita baca. Saya dah terang dalam tu betapa pentingnya baca hadis di rumah ni. Kan? Jadi sebagai contoh, hari ni abang baca hadis yang ke-6. Abang tak nak lah hadis yang ke-6. Sebagai contoh, kita ada 7 malam, 6 malam. Jadi malam Ahad baca kelebihan, malam Ahad kita baca kelebihan solat. Lepas tu dia banyaklah tentang khusyuk dan sebagainya ada dalam ni. Solat. Lepas tu malam Isnin kita baca kelebihan berzikir pada Allah. Baca satu hadis je. Tak perlu urai apa-apa. Kita nak belajar dengar betul-betul daripada Nabi. Kalau abang baca bersama keluarga ke, abang baca seorang-seorang. Abang baca tanpa urai. Tanpa urai, baca saya baca tadi. Sebagai contoh, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa
Sesiapa yang membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, ditulis untuknya bagi setiap huruf 10 kebajikan. Dan sesiapa membantu atas perkara yang batil, maka dia akan sentiasa berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia bertaubat. Dan siapa yang membela seseorang untuk menggugurkan hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah menentang Allah. Sesiapa memfitnah seorang lelaki atau wanita yang beriman, nescaya Allah akan memenjarakannya pada hari kiamat dalam radghatul ghaban, sehingga dia menarik balik apa-apa yang dia telah katakan, sedangkan dia tidak akan dapat menarik balik. Semoga kita bacalah itu keterangan dia. Dia kan terang lah. Ini ulama dah terang siap dah. Dah habis sampai sini. Semoga tutup dulu kitab tu. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. Macam saya kata tadi, ya Allah, semoga kau masukkan nur hadis dalam hati kami. Semoga hati kami dan keturunan kami, kan, semoga kami faham agama sebagaimana kau bagi faham kepada sahabat-sahabat Nabi, kan. Semoga kami berjaya urusan dunia kami, berjaya urusan akhirat kami. Habis ya? Malam esok baca ni pula. Ni antara baca hadis ni pula esok. Sehari satu je, tak apa. Satu ya. Malam tu je lah, lepas isyak. Tak kisah. Tak kisah. Tapi masa yang tepat. Seperti contoh kalau kata lepas isyak lah. Kalau kata pukul 10, setiap malam baca pukul 10. Kalau boleh pergi mana-mana pun bawa pukul 10 baca. Sebab tak apa, dia bukan wajib. Cumanya ulama beritahu lebih daripada 70,000 malaikat akan dengar. Dahsyatnya kalam-kalam Nabi. Tapi kalau boleh baca yang Arab, lagi baguslah. Baca Arab dan baca makna kan, lagi baguslah. Macam tu je. Macam tu je. Mudah je. Kalau nak bincang-bincang, kena pergi masjid lah. Yang tu kau menghadap guru ustaz-ustaz kan, dengan kau mengajar dan sebagainya. Di kedai pun macam tu juga. Macam tu lah. Saya baca macam tadi, saya tak urai apa yang kita bincangkan. Tutup dulu baru bincang. Kita nak tengok keajaiban hadis tu. Sebab tu kalau orang yang ada gangguan lah, sihir ke satu saka, dia tak selesa bila dengar saya baca. Dia tak selesa. Sebab kita betul-betul ikhlas nak dengar apa Nabi kata je. Kita tak menghurai. Sebab bila hurai, kita main dengan nafsu kita. Kan? Sebab tu betul-betul nak dengar aja apa yang Nabi pesan. Jadi bila saya baca tadi, abang ada rasa lagi tak? Ada sikit aja. Jadi kalau abang, kita hormati apa yang abang cakap. Abang tak tenang, abang tak selesa. Saya takut waktu ni jin ada masuk. Sebab tu abang tak tenang. Bila masuk dalam ni abang tak tenang. Abang jadi tak selesa. Ada setengah tu mai tu marah saya pun ada. Padahal tak nak jumpa pun, tiba-tiba aku bencilah dengan kau. Tadi tu gelak ya kat luar sana. Okey je, masuk sini. Dah. Aku benci dengan kau. Saya menjawab, aku pun tak suka juga dengan kau. Dah kita tahu dah kan? Dah tahu dah. Tak tiba-tiba benci dengan orang, apa hal? Bagaimana dia ada masalah? Aku pun tak suka juga dengan kau. Kata gitu, dia lagi marah. Kita memang nak pergi dia marah pun. Baik, tak apa. Kita baca lagi. Ini dua kitab yang berbeza. Tapi orang kata niat yang sama aja. Baca ni bersama boleh, tu pun tak apa. Baik, kita baca lagi. Kalau macam tu, kita tengok apa berlaku. Jadi dia biasanya bila pelanggan mai, bila dia tak selesa macam tu, saya akan baca lagi supaya jin tu datang. Jin tu tengah tidur supaya dia bangun. Kita nak sembang dengan dia. Sebab apa kau kacau dia? Sebab nak bagi 3 pesanan, 3 amaran. Amaran pertama, kalau betul ada jin dalam badan anak kita, pertama kita bagi peluang dia masuk Islam. Masuk Islam lah. Lepas tu hang keluarlah, tinggal, jangan ganggu. Yang kedua, kau balik pada orang yang hantar kau. Kau jangan duduk, ni anak aku. Kau baliklah. Dah kau tak masuk Islam, kau keluarlah, baliklah kepada orang yang hantar kau. Yang ketiga, kalau kau engkar, aku bakar dengan Al-Quran. InsyaAllah terbakar. Jangan marah. Sebab engkau dah ceroboh anak aku. Baik,
baik kau keluarlah senang. Balik pada orang yang hantar. Kami tak mau tahu siapa yang hantar. Kami tak mau tahu siapa ketua kau. Jadi baliklah senang. Maka saya pun standby lah plastik. Standby lah plastik. Takut-takut bersebut. Muntah. Oh. Oh. Saya pun tak tahu sebab apa dia muntah. Saya suruh dia keluar je. Saya standby lah. Ataupun kalau dia degil, saya belasah dengan tongkat sunnah ni. Kayu je tapi niat sunnah. Orang tua kan. Kena ada tongkatnya. Nabi dah pesan macam tu. Abang okey ke sekarang ni, Abang? Abang ada di mana sekarang ni? Ada di sini ke di mana? Ada tapi dia Siapa? Abang cakap dengan saya. Panggil dia mari sini, Abang. Abang nak cakap apa? Abang nak buat apa? Abang buat hari ni. Tapi kalau abang kan, saya belasah ni. Lawak je. Dia kena cakap macam tu, cik. Ya. Sebab jin ni bodoh. Sebenarnya dia bodoh. Kak cerik kak pandai ngaji. Tapi jin tu bodoh. Dia jahat dan dia bodoh. Dia taat. Dia taat kepada benda bodoh. Dia tak boleh fikir. Orang kata duduk situ kau tunggu padi ni sampai tumbuh. Kau tunggu jagung ni sampai tumbuh. Nak tumbuh macam mana? Benda dah rebui dah. Dia tunggulah situ taatnya. Padahal dia bodoh. Nampak cara cakap dengan jin. Dia sakit tu dia marah. Sakit dia marah. Lepas tu kalau jin, kalau setan lagi ya, Allah marah dengan dia, Allah benci dengan dia. Macam tu cara cakap supaya dia tinggal kita. Kalau kita takutnya, takutlah lah dia lagi seronok. Kita nak cakap setan kau ahli neraka, kami ahli syurga. Dalam diri kami ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami ahli syurga, kami tak akan masuk neraka. Aku dah cakap macam tu. Wahai setan, kau makhluk yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kau akan kekal dalam neraka. Kami tak akan ikut kau. Tu dia kak. Standby kak? Standby. Okey abang Baik. Dah abang nampak lain macam dah tu, kita baca lagi. Kalau dia degil kita bakar aja. Orang Perak kata bakar. Bukan bakar. Bakar. Baik. Kita baca kena sabarlah pula. Dah tunggu dengar kita niat untuk dengar hadis kan. Semoga mendapat semoga masalah kita akan selesai. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila harta rampasan dijadikan harta persendirian, amanah dijadikan sebagai harta rampasan, yakni amanah tidak ditunaikan, bahkan digunakan untuk keperluan sendiri. Zakat dianggap sebagai denda, yakni zakat tidak dikeluarkan dengan rela hati. Ilmu tidak dipelajari untuk agama, bahkan untuk mendapatkan dunia. Lelaki mentaati isterinya dan menderhaka ibunya. Seseorang itu menghampiri kawannya, sebaliknya menjauhkan bapaknya. Menzahirkan suara bising di dalam masjid. Orang fasik mula menjadi pemimpin. Ketua kaum ialah orang yang paling hina dalam kalangan mereka. Seorang lelaki itu dimuliakan kerana takutkan kejahatannya. Penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat muzik menjadi kebiasaan. Arak diminum secara umum dan golongan terkemudian umat ini mencela golongan yang sebelumnya. Maka tunggulah pada ketika itu angin yang berwarna merah, gempa bumi, ditelan oleh bumi. Manusia ditukar rupa mereka, batu dihujani daripada langit, dan malapetaka akan datang berturut-turut seperti butiran permata yang gugur laju daripada tali karangnya yang putus. Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ulang, dengar betul-betul ini Nabi pesan Allah hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izatu izal qai'u zula wal amanatu ma'nama. Allah tak nampak, sorry. Kecil sangat. Wa zakatu ma'rama. Sorry. Kecil sangat. Ila akhir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila harta rampasan dijadikan harta persendirian, amanah dijadikan sebagai harta rampasan, yakni amanah tidak ditunaikan, bahkan digunakan untuk keperluan sendiri, zakat dianggap sebagai denda, yakni zakat tidak dikeluarkan dengan rela hati, ilmu tidak dipelajari untuk agama, bahkan untuk mendapatkan dunia. Ilmu tidak dipelajari untuk agama, bahkan untuk keperluan mendapatkan dunia. Lelaki mentaati isterinya dan menderhakai ibunya. Seseorang itu menghampiri kawannya, sebaliknya menjauhkan bapaknya. Menzahirkan suara bising di dalam masjid. Allahu Akbar. Orang fasik mula menjadi pemimpin. Ketua kaum ialah orang yang paling hina. Dalam kalangan mereka, seseorang lelaki itu dimuliakan kerana takutkan kejahatannya. Penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat muzik menjadi kebiasaan. Arak diminum secara umum dan golongan terkemudian umat ini mencela golongan yang sebelumnya. Maka tunggulah pada ketika itu, kata Allah. Allahu Akbar, kata Nabi. Maka tunggulah pada ketika itu angin yang berwarna merah, gempa bumi, ditelan bumi, manusia ditukar rupa mereka, batu dihujani daripada langit, dan malapetaka akan datang berturut-turut seperti butiran-butiran permata yang gugur laju daripada tali karangannya yang terputus. Hadirin hadirat. Allahu Akbar. Nabi dah pesan dah sampai teratus kali. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amala mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah. Siapa bang? Abang jadi dari mana bang? Abang okey tak sekarang ni? Kak diam, Kak diam. Abang nama nama apa? Allah Rabbi. Abang nama apa? Nama saya Cherry. Ha? Nama Cherry.
Nama apa? Sairi. Hah? Muhammad Sairi. S-A-Y-R-I. Oh, Alhamdulillah. Bermana abang waras lagi. Bermana abang ada di sini. Abang masalah apa sebenarnya ni? Tadi okey je. Terkejut saya. Alah, tiba-tiba kan. Pasal abang pergi mana tadi? Abang rasa lagu mana tadi? Dia rasa macam punya sesejuk, kipas hati sedih. You start cerita. Terus kan tenang lah. Mana apa rasa tenang sikit. Sedih lah tu baca tadi tu. Ya. Salah usia. Sendiri, dengan sendirinya lah. Iyalah, faham. Iyalah, benda tak boleh buat benda tu. Aku tak tahu mana. Allah, kasihan kat abang. Apabila abang lemah, apabila abang sedih, maka syaitan ambil peluang supaya abang lebih stres, supaya mengheret abang ke arah ke dalam kemurkaan Allah. Saya faham, tapi saya tak faham sebagaimana abang faham. Sebab yang mengalami abang, kita orang tak mengalami ni, kita boleh buat andaian. Tapi saya terpang sedih kerana berlakunya perceraian. Okey, saya cakap secara umum. Semua perkahwinan dia mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kekal, mengharapkan berkat, anak-anak ramai dan sebagainya. Tapi semenjak akhir-akhir ni, saya minta maaf Kak, saya minta maaf Kak, banyak sangat peluang dibagi untuk mempermudahkan perceraian. Dan di sini orang perempuan ambil peluang. Bila dia tak puas hati, dia akan minta cerai. Sekiranya dia puas hati, minta cerai. Di sini sudah hilang takwa. Betul, kita ada masalah dan kita kena selesaikan masalah. Tetapi minta maaf cakap, kita minta cerai, okey cerai, kita kahwin lain, cerai juga. Sebab tak ada siapa yang tak ada masalah. Di sini adanya iman. Orang yang takut pada Allah, dia akan bersabar. Dia akan belajar bertahan, dia akan belajar mengadu dengan Allah. Semenjak akhir-akhir ni, orang perempuan dia mudah sangat jatuh cinta. Semenjak akhir-akhir ni, bila dia rasa dia tak selesa dengan suami dia, maka dia cari pau-pau lama, kan, grup-grup WhatsApp, grup Facebook, apa semua ni kan. Maka dia mula mengadu dengan orang luar. Itu punca masalah. Punca masalah yang yang selalu kita dengar mai sini. Satu, sambut lari tinggal suami pun ada juga. Macam-macam berlaku. Jadi bukan kata Islam ini suruh kurung perempuan, tak. Bukan masuk macam tu. Sampai tak boleh keluar rumah, tak boleh bekerja, tak salah pun. Tetapi resiko dia berlaku macam ni. Dalam waktu yang sama, sebab apa jadi macam ni? Sebab orang lelaki sekarang ni sudah hilang kepimpinan dia. Dia tak tahu yang dia tu pemimpin. Orang lelaki jadi baik, jadi macam kita baca hadis tadi, taat suami isteri, sampai hilang kepimpinannya. Menyebabkan sebab orang perempuan dia mudah digunakan oleh syaitan. Kadang-kadang budak tu baik, tapi syaitan ada peluang untuk nak rosakkan dia, rosakkan rumah tangga dia. Sebab tu pengalaman yang duduk sini macam minggu lepas, anak ada 4 orang. Suami tak buat kerja, makan ketum lagi. Lepas itu kuat main sampai tak tidur malam, duk main game ni, telefon ni, tak kerja. Isterinya bekerja. Dah lah masak nasi, buat sarapan di rumah, tinggal di rumah.
Lepas tu keluar bekerja. Kerjanya apa? Jalan rumah ke rumah jual kopi. Ini besar sangat. Kita kata sebungkus kopi ni kopi lah contoh. Kopi harganya RM6. RM6, RM5 untuk tauke. Tauke kopi, RM5 untuk dia tau. Jadi abang nak dapat RM1 tu daripada satu rumah ke satu rumah, dia kena pergi satu rumah ke satu rumah. Tak semua orang makan kopi, saya tak makan. Jadi susah tak nak dapat RM1 tu? Susah. Dah susah, balik rumah kena beli rokok pula kat suami. Lepas tu kena masak pula bagi suami makan. Bayangkan. Jadi lepas tu pula dah lah tak bekerja, nafsu pula kuat. Balik je nak. Sehari 2-3 kali nak pula. Dah dia duduk saja main game je. Lepas tu dia main nangis-nangis sinilah. Saya kata, Kak, saya tak suka bincang tentang perceraian. Dan saya tak suka sarankan supaya dia bercerai. Saya tak suka benda tu. Apa yang saya boleh cakap, Kak kena solat. Dan Kak kena mengadu dengan Allah. Ada orang dia tak mahu macam dia cerai je lah. Kan orang cakap kan, kebanyakan macam tu ambil jalan mudah. Saya takut sangat benda-benda macam ni. Walaupun dia berhak pergi jauh agama, memang syarat dia cukup untuk dia mohon cerai. Tapi saya kesian kat anak-anak. Anak-anak yang kesan perceraian ni musibah besar bagi anak-anak. Jadi saya kata, Kak kena semayang dan Kak kena doa dengan Allah. Yang pegang hati adalah Allah. Yang pegang hati suami adalah Allah. Jadi mulai hari ni Kak berhenti jual kopi. Habis tu kami nak makan apa? Jangan makan apa, biar mati kebuluran. Sebab tanggungjawab cari rezeki ni suami. Sekarang ni Kak duk rajin cari, sebab tu dia seronok. Kan, silap akhir bulan kena tempit lagi bila balik rumah, silap ni kena marah lagi, kena tempit lagi. Keluarga dah tak mau ambil tahu dah. Habis sekarang ni keputusan Kak Atikak aja, tak ada siapa nak bagi nasihat dah. Keputusan sekarang Kak kena berhenti jual kopi. Ustaz, macam mana Ustaz? Dengar cakap saya. Kak berhenti, jangan jual. Cakap baik-baik dengan suami, abang, saya jual kopi ada masalah. Kan orang banyak tak makan kopi dah sekarang ni. Payah nak dapat kopi, saya minta maaf abang, saya tak boleh lah. Jangan cerita kata saya malas, ni kerja abang, jangan. Marah suami nanti. Cakaplah kata minta maaf, saya tak berhenti nak buat apa dah bang. Dah tak boleh. Lepas tu pembekal pun tak mau bagi dah dengan saya. Dia kata saya tak pandai menego. Cakaplah macam tu. Satu. Yang kedua, minta maaf Kak tak kahwin lagi. Tapi dia bukan klinik seks tau. Yang kedua, Kak duduk di rumah minta maaf ni. Kaedah. Bila suami pergi dapur, Kak angkat. Abang nak? Bila jumpa kat ruang tamu je, anak-anak tak ada kan? Abang nak ke? Macam tu. Mana boleh buat macam tu Ustaz? Dia lagi seronok Ustaz. Bukan Kak. Orang lelaki punya perangai, benda hak tak bagi, hak tu yang dia nak. Kalau Kak cakap, abang ni saya letih lah, abang duduk saja je. Letih lah, abang tak usah letih lah. Dia lagi nak orang lelaki ni. Dia bila dicabar, dia lagi nak. Tapi kalau bagi, dia tak nak. Biar betul Ustaz. Betul. Ustaz Kak buat macam tu. Nak. Sebab kalau betul lah apa Ustaz cakap, saya selalu maki dia, marah dia. Bila dia nak kan, dia lagi seronok, sengih. Geram lah dia. Dapat ilmu. Sebab tu Islam, dia nak apa-apa tutup. Bila tutup ni kita tengok geram, mau lagi. Tapi kalau Kak main dengan coli, saya tengok saya tak mau geli kelemahan aku. Betul Kak, orang lelaki ni sifat macam tu. Jangan ada perasan lah orang perempuan. Ingat ke bukan sini orang lelaki suka. Orang lelaki hak yang buaya je suka. Orang lelaki macam tu. Orang baca kita tak teringin aku tak mau pula ada bulu ketiak lupa nak cukup. Contoh. Kan? Tak, sebab tu Islam muliakan perempuan dengan suruh tutup. Bila tutup, ni. Lepas tu bila kahwin nanti, jangan suami masuk bilik dia kita dah buka siap tunggu. Dia tak mau macam tu. Betul je Kak kan?
Orang lelaki dia nak, dia buka sendiri. Kan? Dia buka satu-satu, dia buka sendiri. Macam tu, kita pun ni segan. Hak segan tu the best tu. Malunya. Suami buka satu-satu kan. Ini masuk-masuk bilik dah tunggu dah. Tak mau macam tu. Kan Kak kan? Kita tunggu tengok dalam 2 minggu lagi dia akan datang balik sini. Kita tengok apa keputusan dia. Tu cara abang. Mari kita bincang apa kerja kita nak buat untuk kita cari rezeki untuk kita dan anak-anak kita. Cakaplah dengan suami baik-baik. Kan? Saya dah pembekal dah tak mau bagi dah kopi. Dia kata saya tak pandai menego. Cakap macam tu. Allah, nangis dia, teriak Allah, terima kasih lah. Penat cik. Kalau bawa 50 kampit tu, 50 tu bermakna 25 kilo. Berat tu. Jalan. Nak boleh laku satu-satu kan? Jadi balik. Tapi Ustaz, saya dah tak semayang lah. Saya tension sangat, saya tak semayang. Tak boleh semayang Ustaz. La ilaha illallah. Sebenarnya makin tension, makin kita semayang. Makin kita serabut, makin kita banyak masalah. Kita banyak semayang dengan Allah. Sebab Allah maha memahami. Ni kita pula buat tak semayang lagi seronok. Setan, ye. Jadi, sebab tu, nampak tak? Satu kes lagi, saya jumpa satu kes lagi. Suaminya Isa dah. Malas kerja juga. Ini contoh lain pula. Isa dah. Malas kerja. Keluar masuk penjara. Bila pergi penjara, isterinya pergi ziarah, pergi bagi duit apa semua. Bila balik, kena pelempang, kena terajang, main nangis-nangis. Tadi dia pijak perut saya. Dia marah saya, dia sepak-sepak, dia pijak perut saya. Macam Gusti tu. Pijak langkah tu. Oh, sakit kan. Saya kata, Kak, hebat sungguh orang perempuan ni. Taatnya dia. Jadi saya bukan suruh pelempang sepak terajang bini dah. Tetapi sebenarnya apabila kita baik, macam itulah isteri buat perangai. Tapi kalau suami yang samsing macam tu, taat orang perempuan, taatnya tak boleh macam yang tadi kan, yang jual kopi tadi. Keluarga kata apa? Keluarga dia suruh cerai. Suruh cerai. Pergi pejabat agama suruh cerai sebab suami gini kan. Memanglah boleh, saya tahu. Memanglah cukup syarat. Tapi Ustaz, saya tak boleh duduk. Saya sayang dia Ustaz. Nampak perempuan. Jadi, lelaki dia kena ada, kena ada tegas dia. Dia kena ada tegas supaya orang perempuan, dia sifat orang perempuan macam tu, sifat lelaki macam tu. Supaya dia akan lebih menghormati. Sebab tu, ikhlas saya beritahu, dan saya bukan tak mau komen apa-apa, tapi ikhlas daripada hati saya. Janganlah seronok sangat. Kita tua seorang perempuan ni kahwin dengan suami muda ni, jangan seronok sangat. Jangan